Permasalahan kajian. Pandemik COVID-19 telah memberikan impak yang sangat besar kepada seluruh negara, termasuklah negara Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia masih berada di tahap yang rendah dalam penguasaan capaian internet. Oleh itu, rata-rata penduduk ataupun rakyat di Malaysia mengalami masalah capaian internet. Ini menyebabkan sesetengah pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran secara atas talian yang dilakukan oleh guru-guru mereka yang menggunakan aplikasi seperti Zoom, Telegram dan sebagainya yang memerlukan capaian internet yang baik. Masalah tersebut akan mengganggu prestasi pembelajaran pelajar. Ini kerana mereka tidak dapat menyertai kelas yang diadakan oleh guru-guru mereka. Sekaligus mereka akan ketinggalan dalam pembelajaran mereka. Ini akan memberikan kesan yang negatif kepada diri pelajar tersebut dari segi fizikal dan mental apabila mereka terpaksa menghadapi masalah tersebut. Objektif kajian yang pertama ialah menganalisis keberkesanan pembelajaran dan talian bagi pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah di seluruh semenanjung Malaysia. Yang kedua ialah menganalisis keberkesanan pembelajaran dalam talian bagi pelajar-pelajar kolej dan universiti di seluruh semenanjung Malaysia. Unsur-unsur falsafah yang dapat dikaitkan dengan kumpulan kami ialah falsafah pendidikan kebangsaan, di mana falsafah pendidikan kebangsaan ini merupakan satu dasar dalam pendidikan di Malaysia. Terdapat 4 elemen yang disenaraikan dalam pendidikan kebangsaan. Antaranya ialah jasmani, emosi, rohani dan intelek. 4 elemen ini perlu diseimbangkan oleh pelajar. Namun begitu, walaupun negara dalam keadaan perintah kawalan pergerakan, pembelajaran dan pengajaran tetap diteruskan, iaitu secara alamaya melalui Google Meet, Zoom Meeting dan Webex Meeting. Kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan perlu diteruskan walaupun negara menghadapi cabaran seperti penularan wabak penyakit berjangkit COVID-19 ini. Dalam kajian yang dijalankan, terdapat 2 jenis metod kajian. Yang pertama adalah responden kajian. Pengkaji mendapatkan data daripada responden melalui borang soal selidik. Pengkaji telah memilih lebih kurang 100 orang untuk menjawab borang soal selidik tersebut. Pengkaji mendapatkan responden secara rawak dalam kalangan pelajar. Yang kedua adalah tempat kajian. Kajian ini dibuat di seluruh semenanjung Malaysia. Pengkaji juga mengunjungi perpustakaan untuk menggunakan kemudahan internet untuk mengakses sebarang maklumat tambahan mengenai tajuk yang sedang dikaji. Data kajian ini mempunyai 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A mengandungi demografi responden. Bahagian B pula mengandungi 6 soalan berkaitan mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Bahagian C mengandungi 6 soalan berkaitan langkah yang diambil oleh pelajar dalam pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Berdasarkan slide yang dipaparkan, saya akan menjelaskan 2 bahagian sahaja, bahagian A dan bahagian B, iaitu cabaran yang dihadapi dan langkah yang diambil oleh pelajar dalam pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Slide ini memaparkan graf bahagian A. Graf tertinggi bagi cabaran suasana persekitaran yang kurang kondisif ialah graf keempat, iaitu seramai 35 orang bersamaan 33%. Seterusnya, bagi cabaran menjejaskan kesihatan mata pelajar, graf yang tertinggi ialah graf yang kelima, iaitu seramai 47 orang bersamaan 43.9%. Bagi cabaran tahap motivasi yang kurang dan jaringan internet yang lemah mempunyai tahap tertinggi yang sama dan graf yang sama, iaitu seramai 39 orang bersamaan 36.4%. Seperti yang ditunjukkan di dalam jadual, kita dapat lihat kekangan keupayaan berinteraksi dan menjejaskan kesihatan mata pelajar mempunyai peratus dan tahap tinggi yang sama, iaitu seramai 47 orang bersamaan 43.9%. Seterusnya, langkah yang diambil oleh pelajar dalam pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Langkah yang diambil oleh pelajar ialah menyediakan ruang belajar yang kondusif dan menetapkan peranti elektronik kepada mod keselesaan mata
Kedua-duanya menunjukkan graf kelima adalah yang paling tinggi. Bagi langkah meningkatkan jaringan komunikasi dan memiliki tahap motivasi yang tinggi dan memastikan pengurusan masa yang fleksibel mempunyai tahap rendah yang sama iaitu seramai 2 orang bersamaan 1.9%. Seperti yang dipaparkan dalam slide, jadual menunjukkan memastikan pengurusan masa yang fleksibel merupakan langkah yang paling tertinggi daripada keenam langkah yang diambil oleh pelajar menghadapi pembelajaran dan pengajaran dalam talian, iaitu seramai 59 orang bersamaan 55.1%. Perbincangan. Pengkaji telah mengkaji cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Daripada beberapa cabaran yang telah disenarai, hanya 2 cabaran sangat disetujui oleh ramai responden, iaitu adalah kekangan keupayaan berinteraksi dan menjejaskan kesihatan mata pelajar. Pertamanya ialah menjejaskan kesihatan mata pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana pembelajaran dalam talian menggunakan gadget seperti komputer riba dan telefon menjejaskan kesihatan pelajar seperti mata. Keduanya ialah kekangan keupayaan berinteraksi. Ia kerana jaringan internet yang lemah membawa masalah kepada para pelajar untuk membincangkan persoalannya kepada para guru. Terdapat juga beberapa langkah yang dilaksanakan oleh para pelajar untuk mengelakkan diri daripada cabaran berikut, iaitu adalah pengurusan masa yang fleksibel dan memiliki motivasi yang tinggi dalam diri. Akhir sekali, kesimpulan. Daripada kajian ini dapat kami simpulkan bahawa pembelajaran dan pengajaran dalam talian merupakan satu alternatif yang dapat membantu para pendidik untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam pandemik COVID-19. Namun begitu, hasil kajian mendapati tahap keberkesanan yang rendah, menunjukkan bahawa pembelajaran dan pengajaran dalam talian agak terhad jika dibandingkan dengan pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka. Walau bagaimanapun, pembelajaran dan pengajaran dalam talian harus diteruskan dengan mengambil langkah yang produktif. Itu sahaja dari kami. Terima kasih saya ucapkan untuk ahli kumpulan yang lain kerana telah memberi kerjasama yang baik untuk menyiapkan tugasan berkumpulan ini. Sekian, terima kasih.